pihak KPDN HCP untuk koordinat dengan MyIPO selaku regulator yang mengeluarkan tanda dagang kepada Perkhidmatan Timah. Dan saya hairanlah kenapa Perkhidmatan Timah ni pihak pengeluar tanda dagang ni boleh membenarkan kelulusan. Mungkin kelulusan ni perlu disemak semula dan juga kita cadangkan kepada pihak penguasaan disebabkan wujudnya peraturan atau pemerintah yang khas ni, mungkin boleh bersama dengan pihak custom bagaimana lesen excise boleh dikeluarkan, lesen kepada produk arak ni apabila menggunakan Perkataan Timah dan Omar. Mungkin pihak cadangan saya, sebab tuan adalah stakeholder kepada pengguna, kita tak perlu cakap dengan custom, kita cakap dengan tuan je, sebab tuan adalah yang govern pengguna dan kami persatuan pengguna, kita kena bekerjasama lah, persatuan pengguna dan juga dengan Kementerian Kepenggunaan, kerana kita nak jaga kepentingan pengguna sebelum pengguna rasa mereka diperdayakan. Ini betul clear cut, very clear, satu elemen representasi, penggunaan nama Timah, penggunaan imej seorang yang seolah-olah memakai kopiah, satu representasi yang cuba untuk mengelirukan dan memperdayakan umat Islam ke arah untuk mengatakan bahawa itu minuman yang boleh diminum oleh siapa-siapa. Dahlah ada produk Heineken yang zero alkohol, mungkin orang akan rasa whisky ni pun zero alkohol, mungkin itu. Jadi kita sebagai pihak yang menjaga interest kepenggunaan khususnya umat Islam, kita rasa ekspresi itu adalah ekspresi yang sangat berbahaya, cuba untuk menanam minat. Sedangkan bukan dalam agama Islam saja, mana-mana agama pun arak ini sebenarnya tidak sihat. Wujud perintah ini bukan isu sensitiviti agama saja, wujud satu perintah perihal dagangan yang sangat clear, dan penguasaan ni tidak ada. Kalau ada lah pihak kata ni produk ni tak ada isu agama, bukan saja isu agama. Ini isu peraturan yang memang wujud, dan kita minta merayu kepada pihak KPDN HCP untuk memberikan ketegasan dalam isu yang melibatkan arak ini. Faktor kesihatan dan faktor agama salah satu daripada perkara yang begitu penting. Hari ini telah selesai kita untuk penyerahan memorandum bantahan perihal dagangan bagi arak jenama Timah di pasaran tempatan yang kita sedia maklum sedang tular di seluruh Malaysia, yang di mana penggunaan jenama ini melibatkan nama khusus kepada orang Melayu yang semestinya beragama Islam. Kita tidak mahu berandai tetapi apa yang kita boleh sebut seperti untuk mencetuskan satu kontroversi ataupun provokasi. Inilah nilai masyarakat di Malaysia. Mereka ini kalau disentuh tentang agamanya tidak ambil peduli, tak ada sensitif. Jadi sebab itu kita di sini datang ni pun bukan nak buat kacau, kita datang ni nak cuba mengikut saluran undang-undang yang betul. Kita datang kepada KPDN KK dan juga kita berhubung dengan KPDN KK melalui KPD HEP untuk bertanyakan soalan dan juga untuk membuat satu bantahan secara sekeras-kerasnya kepada penggunaan jenama yang melibatkan mengelirukan masyarakat di negara kita, khususnya nama Timah ni. Semalam saya dapat berita lagi penjenamaan nama Omar pun ada. Kalau macam tu ambil semula nama orang Melayu, tak ada masalah. Lepas tu kita pun sebagai masyarakat tak ada masalah pun. Orang nak guna nama orang Melayu kepada label botol arak ni dan menjadi benda tak ada sensitivity. Saya tidak nafikan sebahagian kecil masyarakat kita yang minum arak, tapi itu urusan mereka. Kita mendapat maklumat 3 pemilik syarikat shareholder dalam company ini adalah salah seorangnya adalah orang lama. Maksudnya dia mengetahui sejarah yang berlaku di Malaysia ni, bagaimana di tanah Melayu ini mencapai kemerdekaan. Jadi adakah ini satu provokasi? Adakah ini satu benda agenda yang tersembunyi? Itu kita tak tahulah. Kita minta pihak yang terbabit untuk siasat. Tahu tak, bila kita menggunakan satu label penggunaan nama orang Melayu ni, Timah ni, apa boleh terjadi? Sila air bulan, orang yang tengah minum arak ni, penggunaan nama whisky Timah ni, orang Melayu nampak apa dia buat? Boleh berlaku pembunuhan, berlaku pergaduhan. Sebab apa? Sebab seperti satu penghinaan. Kalau kita lihat dalam botol arak Timah ni, yang penggunaan nama Timah ni, dekat labeling dia tu ada perwatakan seorang yang seperti orang agamawan lah.
yang kita tahu dia adalah Captain Speedy. Kalau itulah sosok manusia tersebut, tulislah nama dia Captain Speedy kan. Kenapa nak tulis nama Timah? Sebab itu kita datang ke sini hari ini, kita ikut saluran undang-undang. Tapi kalau melampaui batas, kemungkinan kita akan pergi untuk ziarah kilang tersebut. Kita mendapat maklumat kilang tersebut berada di Puchong. Kita ni masih lagi memikirkan undang-undang, masih lagi memikirkan perasaan, masih lagi nak ikut saluran yang betul. Sebab tu kita tak pergi ke kilang tersebut. Kalaulah kita di semboyan Malaysia mengisytiharkan untuk pergi ziarah ke kilang tersebut, saya pun tak tahu apa akan jadi dekat kilang tersebut. Jadi saya harap mereka-mereka ni yang 3 pemilik syarikat dalam company tersebut, saya tak mahu sebut nama, yang mengeluarkan penjenamaan timah ini, hentikan segera. Anda jangan melampaui batas. Kalau kita tak ada sensitif pasal benda ini, kata apa masalah, ini nama timah, apa benda masalahnya, timah ni nama logam. Okey. Habis ni semalam ada keluar lagi nama Omar, mungkin nak kena guna nama atuk dia kot. Saya harap semua orang dalam NGO di Malaysia dan juga parti politik kat Malaysia bersatulah. Ini soal agama kita. Ini soal agama. Kalau agama kita diinjak-injak dengan keadaan begini, saya tak tahu kat mana lagi letaknya maruah kita ni sehingga kan orang boleh menghina kita, letakkan label Arak nama timah ni. Kalau benda ini tidak dihentikan dengan segera dan kita merayu ni kepada pihak KPDHEP dengan pengurusan yang tertinggi, jangan pandang ni benda yang remeh. Dan kita harap adalah susulan berita tentang keputusan yang di mana pertama kita nak dia mohon maaf secara terbuka. Yang kedua, dia hentikan pengelolaan penjenamaan timah ini dengan segera. Kau nak buat arak, kau punya pasal. Kita tak pernah larang. Kau nak buat arak 100 jenama ke 200 jenama kau punya, kau buatlah. Tapi jangan gunakan nama yang melibatkan orang Islam. Itu saja. Pada 18 Oktober 2021, tular di akhbar-akhbar tempatan mengenai satu aktiviti mempromosi satu jenama arak menggunakan label timah. Nombor 1, menggunakan label timah. Yang kedua, mempamerkan satu imej lelaki berjanggut seakan-akan berkopiah dipamerkan di atas botol arak yang bernama timah. Secara umumnya masyarakat Malaysia mengetahui bahawa perkataan timah ini lazimnya diguna kepada perempuan Melayu beragama Islam. Common di Malaysia ni, kalau orang sebut nama timah, dia bukannya berbangsa Cina, dia bukan berbangsa India, dia bukan berbangsa lain. Kerana nama timah ini biasanya digunakan sebagai nama nickname lah. Maksudnya, nama pendek kepada Fatimah. Nama manja lah. Nama manja kepada Fatimah. Nombor 2, kita daripada Persatuan Pengguna melihat bahawa usaha pengiklanan promosi atas nama timah dan lelaki yang berkopiah ini satu niat jahat oleh sebuah syarikat yang cuba untuk meracuni dan mengganggu gugat sensitiviti pengguna-pengguna Melayu Islam khususnya. Kalau tidak, boleh dilihat di mana-mana hari ini di media sosial, semua kebanyakan masyarakat Malaysia pengguna merasa sangat sensitif, merasa terkilan, merasa sakit hati dengan penggunaan nama timah di botol arak. Malahan pula wujud satu perintah perihal dagangan dalam kurungan perakuan dan penandaan halal 2011, yang mana perakuan perihal halal artikel 4/1, semua makanan dan barang-barang tidak boleh diperihalkan sebagai halal atau diperihalkan dengan cara lain untuk menunjukkan makanan atau barang-barang itu boleh dimakan atau digunakan oleh orang Islam. Apa yang kita nak masukkan, imej lelaki berkopiah, penggunaan nama timah adalah satu deskripsi, satu ekspresi perihal dagangan yang menampakkan satu representasi minuman itu boleh diminum oleh orang Islam. Kita dengan hari ini menyatakan dengan tegas, label timah itu tidak wajar dan tidak boleh digunakan kepada produk-produk yang tidak halal, khususnya arak. Kita juga menyatakan bahawa label lelaki yang seolah-olah berkopiah itu merupakan satu label yang agak sensitif. Kalaulah dia Captain Speedy, letaklah nama Captain Speedy, letaklah imej seorang yang bukan Islam.
kenapa perlu diletakkan lelaki yang berkopiah? Adakah itu satu perkara ingin mencabar ataupun menaikkan kemarahan orang Islam? Saya tak faham lah. Banyak-banyak nama dalam Malaysia ni, kenapa nama timah dan kenapa kopiah ni juga yang diminat? Cuba kita merayu kepada syarikat-syarikat supaya memahami sensitiviti yang berada di negara Malaysia ni. Orang Islam tidak gemar untuk melakukan satu perkara-perkara yang boleh menyebabkan berlakunya gangguan ataupun kekerasan. Tetapi kita merayu kepada semua syarikat supaya bertimbang rasa. Tolonglah jaga sensitiviti, tolonglah jangan menyebabkan berlakunya kemarahan di kalangan umat pengguna Islam dalam perkara-perkara yang memang commonly semua orang tahu bahawa botol arak itu tidak dibenarkan dalam Islam. Oleh yang demikian, pada pagi ini kita datang hadir sebagai satu persatuan yang mewakili pengguna-pengguna, hadir untuk membuat satu bantahan kepada Kementerian KPDN HEP, kepada YB Menteri, memohon jasa baik dan rayuan kepada YB Menteri untuk menggunakan agensi penguatkuasaan di bawah KPDN HEP bagi melakukan siasatan dan bagi menjalankan penguatkuasaan terhadap pelanggaran yang wujud di dalam perintah perihal dagangan yang di bawah kawal selia pihak KPDN HEP. Dan kita juga meminta kepada pihak KPDN HEP untuk melakukan koordinasi dengan pihak MyIPO kerana telah meluluskan pendaftaran tanda dagang label trademark registered label perkataan timah itu, supaya perkataan itu disemak semula kelulusannya, kerana ia boleh menimbulkan perasaan tidak puas hati dan ancaman terhadap orang Islam. Kita juga meminta kepada pihak KPDN HEP untuk merujuk kembali kelulusan yang diberikan oleh Jabatan Kastam Malaysia, kelulusan lesen AP ataupun permit ataupun kelulusan excise terhadap arak whisky yang berjenama timah ini, yang sudah pastinya telah diluluskan oleh pihak Jabatan Kastam. Jadi kita meminta kepada KPDN HEP selaku stakeholder ataupun kementerian yang menjaga kepentingan kepenggunaan, dan kita merupakan satu persatuan pengguna mewakili sebahagian besar daripada pengguna-pengguna yang berada di Malaysia, merayu agar tindakan yang bersifat firm, tindakan tegas dilakukan oleh pihak KPDN HEP supaya sensitiviti ini dapat dijaga, dan kita berharap seluruh masyarakat Melayu Islam bertenang dan tidak melakukan apa-apa perkara yang di luar daripada batasan undang-undang. Kita serahkan kepada pihak kementerian melalui agensi penguatkuasaan yang ada untuk mengambil tindakan secara demokratik, secara berprinsip, secara mengikut undang-undang.